kita ke hadis tazkirah guru kita dengan sama-sama membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang hormati Fadil Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, seluruhnya datang puasa Masjid Negeri, seluruhnya sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama pada petang ini untuk sesi tazkirah zuhur. InsyaAllah kita sambung pengajian tazkirah yang terdapat dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umurul Akhirah yang dikarang oleh Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala. Jadi pada petang ini kita lihat tajuk Babul Mu'mini Yamutu bi Urukil Jabin bi Arakil Jabin. Bab pada menyatakan tanda-tanda iman pada diri orang yang mati. Qala musannifu Allah Ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi dari amin. Seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman biasa ditandai dengan keluarnya keringat pada pelipisnya. Seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Jadi biasanya tuan, ditandai dengan keluarnya keringat pada pelipis, dekat belah atas, dekat dahi itulah, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Buraidah bahawa Nabi SAW telah bersabda, al-mu'minu yamutu bi arakil jabin. Orang mukmin itu meninggal dengan keringat yang terdapat pada pelipisnya. Ditakhrifkan oleh hadis ini oleh Imam Tirmizi dan dikatakan hadis ini merupakan hadis hasan. Hadis ini hadis salah. Ini menyatakan pada kita tentang tanda ataupun ciri-ciri orang-orang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu naklah kita mengetahui akan keadaan orang yang mati begitulah. Cuma kadang-kadang mungkin kalau kita ni susah kadang-kadang nak jumpa lah pada sebut. Tak semua orang boleh terserempak dengan dalam keadaan orang yang nazak ataupun keadaan orang yang meninggal dunia. Kadang-kadang orang meninggal dunia itu dah lama, kita pun tak dapat nak kesan macam mana keadaan dia. Kadang-kadang kita sampai pun orang meninggal pun kadang-kadang dah balut dah kapan dan sebagainya. Susah untuk kita nak mengenal keadaan tersebut. Kemudian diriwayatkan daripada Imam Salman Al-Farisi, dia berkata, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, perhatikan 3 hal kepada mayat ketika dia meninggal dunia. Perhatikan pada mayat ketika dia meninggal. Dia ada 3 keadaan kepada mayat ketika dia meninggal dunia. Pertama, jika pelipisnya berkeringat, jika matanya berlinang dan lubang hidungnya mengembang, itu adalah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada si mati ataupun si mayat tersebut. Tuan-tuan. Yang pertama, tengoklah pelipisnya tadilah ada tak berkeringat ataupun beringat ke tidak. Kemudian matanya tadi macam mana, ada tak mengalir air mata ataupun melinang air mata tepi dia.
Kemudian lubang hidung dia macam mana? Ada tak mengembang lubang hidung? Memang ke muncuk dan sebagainya. Kalau seandainya terdapat 3 ciri ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan tanda rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika dia meninggal keadaan berdengkur, seperti unta muda yang dicekik, seperti unta muda yang dicekik ataupun tercekik, ataupun raut mukanya yang kusam, muka tengok dia, muka dia kusam ke, berseri-seri ke dan sebagainya. Kalau muka dia kusam ataupun berbuih kedua sudut mulutnya, maka ketahuilah oleh kita bahawa ini merupakan azab daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpa kepada si mati. Merupakan azab Allah Taala yang menimpa kepada si mati, dan hakikat sebenarnya pun kita tak tahulah macam mana keadaannya, sebab itu merupakan alam ruh. Kita hanya boleh tengok pada zahiriat sahaja, tanda-tandanya wujud kepada si mati tersebut. Jadi hadis ini pun ditakhrijkan oleh Abu Abdullah At-Tirmizi Al-Hakim dalam kitabnya Nawadil Al-Usul. Dan dia katakan bahawa seseorang yang orang mukmin itu masih tersisa padanya beberapa kesalahan. Seorang mukmin itu masih tersisa lagi beberapa kesalahan terhadap dirinya, maka kesalahan-kesalahan itu dikurangi saat dia meninggal. Maksudnya dibalas. Oleh itu sebabnya maka pelipisnya itu berkeringat. Pelipisnya itu macam berpuluh-puluh lah kat situ lah. Tuan-tuan pun mungkin pernah terserempak ataupun terjumpa dengan keadaan si mati yang begitu. Okey? Tapi ada juga kadang-kadang tak tahu apa-apa pun. Tengok kita sampai situ pun jenazah pun dah mandi semua kan. Dah mandi, dah siap kapal semua. Kadang kita pun tak dapat nak tengok. Kita datang terus situ terus sembahyang. Betul tak kan? Tapi ada masanya kita dapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat peluang melihat macam manakah keadaan si mati. Apalagi kalau si mati itu bukan ahli keluarga kita. Kalau ahli keluarga kita, kemungkinan besar kita lah orang yang pertama akan berjumpa dengan keadaan tersebut. Tapi kalau kita bukan ahli keluarga, kita ni orang luar, kadang kita sampai pun benda dah siap, dah settle dah. Kita hanya just datang sembahyang je. Baik. Kemudian nak kata sebahagian ulama, mukmin itu pelipisnya berkeringat. Kerana apa tuan-tuan? Kerana malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala pelanggaran hukum yang dia telah lakukan. Jadi kenapa pelipis itu beringat? Kerana dia malu. Malu dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala hukum hakam yang telah langgar selama ini, ataupun mungkin ada dosa-dosa kesilapan yang lepas yang telah dia lalu ketika dia masih hidup. Kerana itu anggota tubuh bahagian bawahnya telah pun mati dan masih tersisa kekuatan hidup dan aktiviti yang di bahagian atas tubuh sahaja. Jadi bahagian tubuh semua dah mati. Kan dah kaku dah tuan-tuan. Malah mungkin kalau kita mungkin tengok dah sejuk dah bahagian bawah ni kan. Jadi yang bahagian atas ni masih hidup dah. Jadi bahagian atas tadi kenapa berkeringat? Kerana melihat aktiviti yang terdapat di bahagian bawahnya yang telah pun kaku. Yang tak boleh buat apa lagi lah. Cuma untuk memastikan sesuatu jenazah itu sama ada dah meninggal ataupun tidak, biasanya kita akan panggil lah doktor ke, paramedik dan sebagainya. Jadi mereka saja dapat mengesahkan sama ada orang tu dah meninggal ataupun tidak. Cuma mungkin kita boleh hanya tengoklah. Kalau orang dah mati ni biasa kita tengok urat nadi dia kan. Nadi ni ataupun mungkin kita tengok jantung dia, dada dia tadi bergerak ke atau masih tak bergerak. Kalau dada masih bergerak, kemungkinan besar orang ni masih hidup lah. Betul tak? Kalau dia tak ada pakai alat apa-apa, kemungkinan besar dia masih hidup. Kalau pakai alat pun mungkin kita pun tak pasti sama ada masih ada nyawa ataupun tidak. Tetapi untuk pengesahan sesuatu jenazah, sesuatu orang yang telah pun meninggal dunia, biasanya pihak doktor sajalah yang dapat mengesahkan, kerana mereka ada alat untuk mengesahkan sama ada orang itu dah meninggal atau tidak. Baik, kita kembali pada tadi tuan-tuan. Maka rasa malu itu tampak di kedua matanya. Di saat itu tuan-tuan,
itulah dikatakan memang waktu dia memang merasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala pelanggaran-pelanggaran hukum Allah Taala yang telah dibuat sebelum ini, ataupun mungkin dia tak langgar hukum, mungkin ada silap-silap kesalahan dan sebagainya, maka dia malu kepada Allah Taala. Itulah ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang kafir, semua itu dia tidak alami. Orang kafir tidak macam tu, dia tidak akan berkeringat begitu. Hanya orang yang beriman kepada Allah Taala saja yang berkeringat. Sedangkan orang ahli tauhid pula, orang ahli tauhid yang mendapat seksa daripada Allah Taala juga tidak mengalami keadaan begini, kerana sibuk dengan seksaan yang telah menimpa dia. Sibuk dan seksaan menimpanya. Walaupun dia mungkin ahli tauhid, tetapi bersama dia banyak juga melakukan kesalahan, mungkin dosa besar dan sebagainya yang lebih banyak dosa berbanding dengan orang biasa. Maka mungkin dia tengah sibuk dengan seksaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam roh, maka kemungkinan besar dia tidak mengalami keadaan tersebut. Baik, kemudian keringat yang tampak di pelipis adalah tanda orang itu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu seseorang pun dari kalangan para wali Allah, orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar ataupun orang-orang yang banyak berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, melainkan dia merasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disertai dengan rasa senang menerima khabar gembira. Mereka juga mendapat hadiah-hadiah dan kemuliaan-kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang tingkatan seperti wali, siddiqin, orang-orang yang banyak berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka juga mengalami keadaan begitu, tetapi dalam konteks yang sama mereka mendapat nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan banyaknya kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan ketika mereka hidup di dalam dunia dahulu. Baik. Kemudian perlu juga, kata Musannif, kata Imam Qurtubi lagi, perlu juga saya nyatakan di sini bahawa terkadang ketiga tanda itu nampak semua, kata Musannif. Kadang-kadang tiga-tiga tanda ni nampak semualah, seperti keluarnya keringat pada pelipis, ataupun mata yang berlinangan, ataupun lubang hidungnya yang mengembang dan sebagainya. Kadang-kadang benda ni tampak tiga-tiga tu ada, kadang-kadang tak ada pun. Kadang-kadang hanya satu saja yang kita nampak, dan mungkin kadang-kadang dua benda yang kita nampak. Jadi kami, kata Musannif, kami pernah melihat hanya keringat di pelipis sahaja yang nampak, kata Musannif. Jadi makna Musannif pun ada juga mengalami keadaan tadi, berjumpa dengan mayat itu, tetapi hanya yang keluar keringat di pelipis saja, sedangkan yang lain-lain itu dia tidak nampak lagi lah setakat ni, kata setakat Musannif mengarang kitab ini. Kemudian tuan, dan ini semua bergantung kepada tingkatan amalan masing-masing. Tingkatan amalan masing-masing. Sejauh manakah amalan masing-masing? Sejauh manakah kebaikan-kebaikan yang tuan-tuan pernah buat di dahulu di dunia, maka begitulah nanti akan kita alami ketika kita dalam keadaan telah pun sakaratul maut ataupun telah pun meninggal dunia. Wallahu alam. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud ada dinyatakan ataupun disebutkan kematian orang mukmin itu bisa ditanda dengan keringat di pelipis, masih ada padanya sisa dosa-dosanya, maka dia akan dikurangi saat dia meninggal dunia. Jadi kalau seandainya masih lagi ada dosa-dosa kesilapan yang lepas, jadi ketika sakaratul maut itulah, maka dosa-dosa dia tadi akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Bergantunglah kepada keadaan ketikanya. Ini terserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala macam mana Allah Taala nak balas terhadap satu orang hamba tadi ketika mereka meninggal dunia, sama ada keadaan begitu ataupun keadaan sebaliknya. Maksudnya diperberat guna membersihkan dosa-dosanya. Jadi orang-orang yang keadaan Allah Ta'ala nak bersihkan, tazkiyah, mana kebersihan, bersihkan segala dosa-dosa dan kesilapan tadi, maka ketika nak mati itulah dalam keadaan gitu, berat dia nak mati, sehingga berkeringatlah akan dari dia, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menghapuskan segala dosa dan juga kesilapan yang lepas. Masya Allah. Baik, seterusnya kita masuk dalam satu bab lain, bab wa ma inda zuhuril maqabid wa jawazil baqa indaha. Bab pada menyatakan
apakah sesuatu benda yang kita nak cakap ketika kita masuk ke kubur ataupun pergi pada kawasan kubur, wa jawazi baqa'indaha, dan harus menangis terhadapnya. Diriwayatkan daripada Uraidah bin Al-Hasib, dia berkata Nabi SAW telah bersabda, kuntu nahaitukum inna ziyaratil kubur fazuruha fa inna fi ziyaratiha tazkiratun. Nabi SAW bersabda, dulu aku telah melarang kamu daripada ziarah kubur, maka berziarahlah kubur sekarang, mulai sekarang. Kerana ziarah kubur itu akan mendapat peringatan terhadap diri kita dan juga orang-orang yang ziarah kepadanya. Oleh itu Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita kena lazim ziarah kubur. Kalau ada tuan-tuan di kalangan sahabat kita ada meninggal dunia ataupun telah pergi meninggalkan kita, maka rajin-rajinlah pergi ziarah, kan, ataupun iringilah jenazahnya pergi ke kubur, supaya insya-Allah kita pun dapat mengambil peringatan terhadap apa yang berlaku. Baik, kemudian Abu Umar menyebutkan dalam sebuah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana baginda bersabda, man min rajulin yamurru bi qabri akhihi almu'min kana ya'rifuhu fasallama alaihi illa radda alaihi assalam. Maksudnya tidak ada seorang lelaki yang lewat kepada kubur saudaranya yang dia kenal, lalu dia mengucapkan salam kepada ahli kubur tadi, melainkan saudaranya tadi akan membalas salam. Melainkan saudara tadi membalas salam terhadap apa ucapan salam yang diberikan oleh orang yang ziarah tadi. Cuma kita tak dengar lah. Tak dengar lah. Kalau dengar macam mana, kan? Mungkin tuan-tuan pun cabut lagi lah, tak sanggup nak dengar, kan? Baik. Jadi cuma Nabi SAW nak sebut kepada kita, kalau kita lalu kawasan perkuburan, bila-bila kubur tu memang kita kenal, kita ucapkan salam kepada dia. InsyaAllah kalau ikut pada hadis Nabi ini, kan, radda alaihi salam, maka dia akan membalas salam yang kita ucapkan. Okay. Kemudian ada pun mengenai doa yang diucapkan saat memasuki wilayah perkuburan, maka menurut riwayat Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, saya pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan ketika aku masuk dalam kawasan perkuburan? Bila kita masuk ke kawasan perkuburan, apa yang perlu kita ucapkan? Adakah kita duduk diam macam tu je, ataupun hanya saja tengok-tengok kubur je dan sebagainya? Jadi kita kena ucapkan sesuatu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ataupun berkata, ucapkanlah assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu mustaqdimin minna wa mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Maksudnya assalamualaikum ya ahli diyar, salam sejahtera atas kamu. Semua dicurahkan kepada penduduk negeri ini, iaitu alam kubur lah. Minal mu'minin al mu'minat, yang terdiri pada golongan orang yang beriman sama ada lelaki dan perempuan. Wa yarhamullahu mustaqdimina minna. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang terdahulu, wal mustaqbilin, dan golongan orang-orang yang terkemudian yang akan memasuki alam kubur ini. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, sesungguhnya kami jika Allah Taala kehendaki juga akan menyusul kamu sekalian. Jika Allah Taala izinkan, kita mungkin akan dikuburkan di situ juga. Sebuah hakikatnya kita tak tahulah kita sama ada kita kubur di situ ataupun tidak. Malahan ada kalangan kita ni dah tentukan kubur dia siap dah lubang kubur dekat situ. Tapi ada kalangan kita ni tak ada pun. Terserahlah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala di mana kita akan dikuburkan. Tapi kalau ikut pada dalam kitab ni pun disebut dalam kitab ini dalam bab-bab yang seterusnya,
Ada dinyatakan bahawa seseorang itu akan mati di mana dia diciptakan, daripada tanah mana dia diciptakan. Kalau dia diciptakan daripada tanah Hindi, maka dia akan kembali pada Hindi. Kalau dia diciptakan daripada tanah Johor Bahru, maka dia kembalikan kepada Johor Bahru. Kalau dia diciptakan daripada tanah Kelantan, maka dia akan kembali kepada Kelantan. Jadi di mana kita, asal kejadian kita itu daripada tanah mana kita diambil, maka akan ada satu keperluan ataupun hajat yang menyebabkan kita akan pergi ke sana dan akhirnya kita akan mati di sana. Dia akan ada hajat itu. Ada satu keperluan ataupun hajat menyebabkan kita pergi ke sana dan akhirnya kita akan mati di kawasan tersebut. Itu disebut dalam kitab ini, dalam bab-bab yang seterusnya, insya-Allah. Jadi hakikat yang sebenarnya kita pun tak tahulah, terserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Buraidah. Kemudian ditambah lagi perkataannya, asallallahu lana wa lakum al-afiyah. Asallallahu lana wa lakum al-afiyah. Aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kesentosaan kepada diri kami dan bagi kami sekaliannya. So maknanya ayat ini, doa ini tambahan daripada tadi dah. Assalamualaikum, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal mu'minat, wa yarhamullahu mustaqdimina minna wa mustakhirin, wa inna insyaallah bikum lahikun. Kemudian ditambahkan pakai tabung perkataan tadi, asallallahu lana wa lakum al-afiyah. Kami minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan kesertaan dan juga kebahagiaan bagi kamu semualah. Baik, kemudian adapun mengenai hukum menangis di atas kubur, maka dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kubur. Jadi ada satu hari tuan Nabi lalu pada kubur, dia nampak ada seorang perempuan menangis di atas kuburan tadi. Maka lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dia ataupun berkata kepadanya, ittaqillahi wasbiri. Ittaqillahi wasbiri, bersabarlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hendaklah kamu bersabar. Bersabar di atas kejadian yang menimpa kepada kamu. Kenapa? Kerana perempuan ni dalam keadaan menangis. Cuma tak nyatakan sebab ada menangis ni macam mana tahap dia. Kerana ada menangis-menangis yang ditegah dan ada menangis-menangis yang dibenarkan. Baik, kemudian hal-hal yang terlarang ketika ziarah kubur. Kemudian hadis tersebut di atas mencakupi pengertian yang sangat penting bahawa ziarah kubur sama ada bagi lelaki dan perempuan adalah hukumnya harus. Jawaz, hukumnya harus. Jadi walaupun pada permulaan Islam tu Nabi SAW menegah daripada ziarah kubur, tetapi kemudiannya Nabi merosahkan ataupun menukarkan kepada hukum membolehkan sama ada lelaki atau perempuan untuk ziarah kubur, kerana kat situ kita akan dapat mengambil pengajaran ataupun peringatan. Begitu juga pula apabila kita mengucapkan salam kepada ahli kubur. Bahkan mayat tadi menjawab salam bagi orang yang mengucapkan salam kepada dia. Cuma kita tak dengar lah. Tak dengar jawapan yang dia bagi pada kita. Kemudian wanita juga dibolehkan menangis di atas kubur. Andaikan ziarah kubur dan menangis wanita tadi diharamkan, nescaya Nabi Muhammad SAW menegah dan melarang wanita tersebut daripada menziarahi kubur. Sebagaimana baginda mencegah orang melakukan hal-hal yang diharamkan ataupun dilarang di atas kubur. Jadi apa yang diriwayatkan oleh orang tentang larangan ziarah kubur, maka bagi pendapat ini adalah pendapat ini tidak sahih. Pendapat ini tidak sahih. Kalau ada hadis yang kita jumpa, mungkin hadis yang menegah kita daripada wanita ziarah kubur ni, so hadis itu tak kuatlah. Sedangkan Nabi telah membenarkan sama ada lelaki atau wanita untuk ziarah kubur, cuma kena jaga adab. Kena jaga adab ketika ziarah kubur. Baik, adapun hadis yang sahih, pendapat yang sahih ialah apa yang telah saya nyatakan tadi bahawa boleh ataupun harus jika dia keluar rumah. Jika ketika keluar rumah wanita tadi tidak melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan seperti tabaruj. Tabaruj ni berhias-hiaslah lebih-lebih.
Sehingga mempertontonkan perhiasan dan kecantikannya kepada orang yang bukan muhrimnya, ataupun perkataan-perkataan dia mungkin orang kata mendayu-dayu dan sebagainya yang menggoda-goda sehingga memikat hati orang lain yang tak sepatutnya dia lakukan tersebut. Jadi dalam konteks ini tuan maka diharamkan. Dalam konteks ini maka diharamkan. Jadi pada hukum asalnya itu boleh dan tak boleh lah. Kenapa? Kerana adanya tabarus, berhias-hias, orang kata mencantik-cantikkan diri, orang kata berjalan keadaan orang kata menggoda-goda dan sebagainya, sehingga mengganggu keadaan pandangan orang lain, terutama golongan lelaki lah. Betul tak? Yalah, kalau masa raya tu biasalah kita tengok tu kan ramai orang pergi atas kubur tu tak? Kalau lelaki, perempuan, kadang-kadang kita pun kita bawa anak-anak kita sendiri naik atas kubur untuk ziarah kan arwah ayah kita ataupun ayah ibu kita dan sebagainya. Tetapi naklah kita menjaga adab, dan perempuan juga kena menjaga adab mereka ketika berada di atas kubur. Baik, kemudian dalam bab sebelumnya kata musannaf, dia telah terangkan perbezaan antara wanita tua dan juga remaja, gadis remaja. So kita boleh lihat perkara tersebut di dalam bab-bab yang belakang kata musannaf. Jadi kamu boleh menangis di atas kubur, terutama sekali kubur ahli keluarga kamu yang telah pun meninggal dunia, kerana sedih dan kasihan terhadap apa yang tengah dialami, sebagaimana dibolehkan menangis pada saat dia meninggal. Jadi kita dibolehkan menangis di atas kubur itu, mengenangkan kepada keadaan si mati itu. Kita tak tahu macam mana hakikat si mati, sama ada dia berada dalam keadaan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun mungkin dia berada dalam keadaan selesa, sehingga kuburnya diluaskan seluas mata memandang, ataupun mungkin kuburnya dihimpitkan dengan dihimpit-himpit yang sehingga bertemulah akan tulang-tulang busuknya yang terdapat dia ketika dalam kubur. Kita tak tahu hakikat Nabi itu. Oleh itu kita dibolehkan menangis. Adapun menangis dalam tradisi orang Arab, memang ada yang berupa tangisan biasa yang biasa-biasa je, dan ada pula tangisan yang berbentuk nihayah, mana teriakan, berteriak dengan kuat. Malahan ada pula yang menjerit-jerit, ada pula yang memukul-mukul pipi, dan ada juga merobek-robek baju dan sebagainya. Okey, dalam konteks ini perkara ini diharamkan oleh para ulama. Diharamkan oleh para ulama. Kerana dah sampai melampau-lampau sangatlah. Kita lihatlah macam mana orang Arab kan, macam mana keadaannya. Tetapi kadang-kadang bukan orang Arab je. Kalau kita pun masih lagi ada budaya-budaya begitu, kan? Sehingga merobek-robek baju, berguling-guling atas tanah, kan? Terpekik-pekik sana, terpekik sini dan sebagainya. Seseolah macam tidak boleh menerima hakikat kematian yang berlaku terhadap si mati tadi. Baik. Kemudian dan tangisan ini pula telah diancam oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kata, aku berlepas diri daripada orang yang mencukur rambutnya, orang yang berguling-guling, dan orang yang merobek-robek baju. Orang yang merobek baju ketika dalam keadaan kematian ahli keluarga. Kemudian adapun tangisan tanpa teriakan, maka ada hadis yang membolehkannya, baik di kuburan maupun ketika seorang itu baru meninggal dunia, iaitu tangisan kasih sayang yang sulit dihindari oleh manusia. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah menangis ketika kematian putera baginda Rasulullah, itulah Ibrahim kan. Ketika Ibrahim meninggal dunia, maka Nabi diberi khabarkan mengenai kematian Ibrahim, maka menangislah ataupun keluarlah air mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mengenangkan kematian yang berlaku pada Ibrahim. Kemudian begitu juga Umar juga pernah berkata, dia kata, da'kunna yabkina ala Abi Sulaiman ma lam yakun naqun wala laqlaqa. Maksudnya, biarkanlah kaum wanita itu menangis atas kematiannya Abu Sulaiman selama tidak disertai dengan teriakan, selama tidak disertai dengan laungan terus-menerus, pekikan dan sebagainya. Okey. Jadi mana anakku, maknanya suara yang keras. Malam yakun naqon, selama mana tidak ada naqon di mana pekikan yang keras. Kemudian selama mana tidak ada laklakah ni tangisan yang berterusan.
menangis tak henti. Kenapa? Kerana mengenangkan kepada kematian yang telah berlaku pada ahli keluarga dia. Dan ada pula yang menyatakan naq'u itu maksudnya menabur tanah atas kepala. Nabur tanah atas kepala, ambil tanah letak atas kepala. Okey, ini antara budaya-budaya jahiliah yang tak sepatutnya ada dalam kepada orang Islam lah, terutama zaman sekarang ni. Cuma zaman sekarang ni kita nampak sudah banyak kesedaran. Jadi kalau orang kita, jadi tidak ada lagi yang kata budaya jahiliah yang masih lagi berlaku di kalangan orang kita. Tapi kalau seandainya kita nampak budaya-budaya jahiliah yang masih ada gitu, sepatutnya kita sebagai orang yang tahu dan faham terhadap perkara tadi, maka hendaklah kita menegurlah orang-orang yang sikap situ. Kemungkinan besar akan berlakunya siksaan terhadap mayat. Kerana mayat ni boleh disiksa disebabkan oleh kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Antaranya ialah seperti merobek-robek baju, kan, dengan meraung-raung, menangis-nangis, berguling dan sebagainya, akan menyematkan mayat, akan tersiksa di dalam kubur kita. Itu sahajalah sekadar perbincangan kita lebih kurang dalam setengah jam pada petang ini, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan, apa yang kita bahaskan, insya-Allah kasih sebanyak akan dapat manfaat. Kemudian ada imam minta saya umumkan ada bacaan Yasin. Lepas ni baca Yasin akan dipimpin oleh Imam Safidaus. Tentang hajatnya nanti dia akan beritahulah. Jadi sesiapa yang dapat serta boleh sertai, boleh dekat sama-sama dekat sini. Semua saya tak dapat sebab saya pun ada tugas. Saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala.